Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua ada kitab. Ni sponsor ke beli? Sponsor. Tahniah lah pada yang sponsor tuan-tuan. Jadi banyaklah pahala yang sponsor ni. Moga Allah Ta'ala lapangkan rezeki lah yang sponsor ni, dan menjadi amal jariah yang berterusan setelah kewafatan, setelah kematian tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, siapa yang tulis kitab ni dapat ilmu, yang sponsor pun dapat kan. Yang tulis kitab dapat pahala, sponsor pun dapat pahala. Jadi tuan-tuan, seboleh-bolehnya begitulah. Tiap kali kita ada kuliah, tuan-tuan ambil lah tuan-tuan. Tak apa, ambil, pegang tuan-tuan. Kita dapatlah fadilat, menuntut ilmu. Sebab saya pernah sebut kat tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kun aliman, jadilah orang yang alim. Saya pun tak alim tuan-tuan. Saya pun sampai hari ni masih belajar. Ni nak mai kuliah pun saya baca dulu, takut silap, study dulu. Tiap-tiap hari tuan-tuan, hampir tiap-tiap hari saya baca buku tuan-tuan. Sebab kita belajar kan. Pertama jadi orang alim. Kalau kita tak mampu jadi orang alim, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Kalau belajar dia ada kitab lah. Itu belajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, au mustami'an, jadi orang yang dengar. Jadi tuan-tuan yang tak ada kitab dapat pahala juga, dia pahala mendengar. Au muhibban, ataupun jadilah orang yang suka. Suka ni makna dia suka mengaji, suka tengok orang mengaji dan suka mengaji. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Fatahlik, pastilah kamu binasa. Alim pun tak, ilmu pun tak ada, mengaji pun malas, dengar pun malas, suka pun tak. Orang mengaji dia tak suka. Ada tuan-tuan, dia tak suka tengok orang mengaji, dia tak suka ada pengajian. Jangan. Jadi Rasulullah sebut, jadi yang golongan macam ni, fatahlik, pastilah kamu akan binasa. Baik tuan-tuan. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? Kita dah masuk muka surat kalau saya muka surat 8, tuan-tuan saya tak pasti. Tuan-tuan punya yang terbaru sekali, bahagian pertama. Muka surat apa? 8. Abang 8. Hak jenis baru ni. Sama dengan saya tu. Hak jenis baru, muka surat 1. Bahagian pertama. Bacaan ketika sedang diikamat, betul? Ya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Baik, kita tengok masalah yang pertama. Buku ni tuan-tuan, ni masalah yang pertama sekali. Buku ni dia ada masalah dia sampai habis. Lebih kurang dalam 185, 215. Dia ada 215 permasalahan ataupun isu. Jadi kita yang pertama lah ni tuan-tuan, kira ada lagi 214. Kita cuba baca banyak sikit lah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat khatam lah. Baik tuan-tuan, kita tengok bahagian yang pertama, bacaan ketika semayang diiqamahkan. Qamah ni tuan-tuan yang kita itulah, kita panggil apa? Kamat. Kita panggil kamat. Kalau azan kita panggil bang, betul tak kan? Bang. Jadi tuan-tuan ni waktu kamat. Baik, apabila semayang diiqamah, maka diingatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat. Ataupun bahasa Arabnya iqamah lah. Iqamah ni mendirikan semayang. Jadi yang ni ada perbahasan di kalangan ulama, tapi sunat
macam mana azan tuan-tuan. Dia tak ada sebut dalam hadis, tapi ulama kiaskan. Kan azan ada sebut idza sami'tumul muadzin, bila kita dengar muazzin azan, faqulu mislu ma yaqul, katakanlah seperti mana dia kata. Jadi dengar muazzin kata Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Cuma tahayya al falah, kita kata apa? Hayya 'alas salah dengan al falah, kita kata la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Sadaqta, benarlah kamu, wa bararta, kamu telah buat benda yang baik. Itu makna dia. Baik. Kalau qamat pun sama. Kita ni dikiaskan, kiaskan seperti mana disebut oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan sebagainya. Jadi kita ucap, cuma melainkan pada ucapan qad qamatus solah. Maka disunatkan bagi yang mendengar berkata ia aqamahallahu adamaha. Sebenarnya kita baca yang ni ya. Betul tak? Aqamahallahu adamaha. Boleh tambah lagi wa ja'alani min salihi ahliha. Sunat baca tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ambil situ pun okey dah. Aqamahallahu adamaha. Aqamahallahu adamaha. Cukup dah. Nak cantik lagi wa ja'alani min salihi ahliha. Apa makna dia? Semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang itu dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahlinya. Cumanya tuan-tuan, lepas je qomat nak baca doa apa? Kita dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah Madinah tengok kadang mereka tak baca. Pasal tak? Memang dalam mazhab lain lepas qamat tidak ada doa. Jadi depa doa apa sahaja yang depa nak doa. Sebab dia ada hadis kan, antara azan dan semayang atau iqamah dia ada doa yang tidak ditolak. Sekejap. Jadi ada sebahagian ulama lepas qamat depa baca doa, tapi bukan doa lepas azan tu. Doa apa-apa hajat kita. Ada pun kita dalam mazhab Syafi'i, kita lepas azan seperti mana disebut oleh Ibnu Hajar, disebut oleh Imam Nawawi, disebut oleh Khatib Al-Syarbini, kita baca macam mana doa lepas azan. Lepas habis tu tuan-tuan nak doa apa, doa lah. Tapi kita baca macam doa azan. Baik. Kemudian yang kedua, janganlah berbimbang dengan doa ketika sembahyang Jumaat diqamatkan. Apabila sembahyang Jumaat diqamah, maka hendaklah kamu berbimbang dengan menjawab tukang qamat itu, dan janganlah kamu berbimbang ketika qamat dengan berdoa seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang jahil. Mereka pada ketika ini asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat. Makna dia bila qamat, yang afdal jawab. Sebab tu tuan-tuan, ibadah ni dia afdal dia mengikut masa dan tempat. Itu ibadah. Contoh masa azan, yang paling afdal adalah jawab azan, bukan baca Quran. Faham tak? Kalau orang tanya masa azan yang paling afdal apa? Jawab azan. Itulah yang paling afdal. Kita masuk masjid, apakah sembahyang paling afdal? Tahiyatul masjid atau sembahyang sunat 2 rakaat sebelum kita duduk? Jangan kita masuk terus baca Quran. Bukan, masuk sembahyang dulu, itu yang paling afdal. Lepas ambil wudu, ibadah apa paling afdal? Sembahyang sunat wudu. Ibadah ni dia ada masa-masa dia. Hatta tuan-tuan, antara azan, lepas orang azan apa? Contohnya lah azan Zuhur. Ibadah sembahyang apa paling afdal? Sembahyang qabliyah, betul tak? Itu paling afdal, jangan buat yang lain. Itulah sembahyang yang paling afdal pada masa tu. Nanti dah habis, nanti tak ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Jadi ibadah ni afdal mengikut masa dan tempat. Apa yang paling afdal. Jadi jangan kita sia-siakan tuan-tuan. Dah terlepas masa dia, habislah. Jadi makna dia waktu qamat jangan doa. Memang doa tu bagus tuan-tuan. Doa mukhul ibadah, doa adalah otak kepada ibadah, tapi itu bukan tempat dia. Tempat dia masa tu apa? Jawab. Sebab Rasulullah suruh kan. Bila kita idza sami'tul muazzin faqulu mislu ma yaqul. Bila dengar muazzin cakap macam mana dia cakap, balas balik. Bukan berdoa. Sebab apa ada orang yang sibuk berdoa tuan-tuan? Sebab dia ada hadis, hari Jumaat ni mustajab. Ada 12 waktu yang mustajab. 12. Yaumul Jum'ah isnatani asyarah sa'ah. Hari Jumaat dia ada 12 waktu.
la yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullah illa a'tahu iyyah. Tidak ada seorang hamba muslim yang berdoa pada 12 waktu tu melainkan Allah Taala kabulkan. Tapi Rasulullah kata nak cari dia di mana? Faltamisuha fi akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu mustajab pada hari Jumaat ni bila? Lepas waktu asar. Tu banyak pandangan. Ada ulama kata masa kaman, ada ulama kata masa apa? Antara dua khutbah. Apa saya nak? Antara dua khutbah. Sebab tu antara dua khutbah khatib sunat dia duduk. Setengah kitab sebut sunat duduk baca kul huwallahu ahad 3 kali khatib. Kita makmum doa lah apa saja. Ada setengah masjid dia tolong baca doa, betul tak? Tuan-tuan sini ada baca doa ke masing-masing baca doa? Selawat masing-masing lah. Tapi sebenarnya masa itu sunat berdoa. Sunat berdoa ikut doa masing-masing apa hajat kita. Mungkin orang hajat dia nak rezeki lebih, ada orang hajat dia nak sembuh daripada penyakit, ataupun dia nak hajat dia anak dia berjaya dalam periksaan. Hajat kan macam-macam hajat masing-masing. Tapi Nabi sebut hari Jumaat masa yang betul-betul kita kena cari lepas asar. Kena kita berdoa pada waktu tu Allah Ta'ala kabulkan. Sehingga ada ulama salaf sebut dia selalu berdoa lepas asar, Allah Ta'ala kabulkan semua permintaan dia sampai dia malu pada Allah. Dapat. Makna dia lepas asar banyakkan berdoa. Masa itu ada masa yang mustajab. Tapi masa kamat bukan masa dia. Jangan kita masa kamat kita baca Quran pula berdoa. Bukan, masa kamat jawab. Boleh? Sama juga bila kita sembahyang. Imam baca, ada orang berzikir. Elok berzikir ke elok diam? Kan imam baca panjang kan, kita duduk belakang imam. Imam duduk baca Al-Baqarah. Sunat kita duduk berzikir ke sunat dengar bacaan dia? Bukan berzikir. Jangan berzikir. Sunat dengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Sebab tu tuan-tuan nampak tak? Masa ni dia ada masa-masa dia tuan-tuan. Macam kita mengaji lah tuan-tuan. Tengah mengaji, yang paling afdal sekarang mengaji. Katakanlah ada orang dia tak mengaji, duduk baca Quran. Mana yang afdal? Baca Quran ke mengaji? Mengaji, belajar tuan-tuan. Sebab ada setengah masjid saya pergi tuan-tuan, saya tengah mengajar, ada satu hamba Allah dia duduk depan ni, dia baca Quran punya kuat. Orang lain muka semua pakat lain, tapi nak buat macam mana? Mungkin kurang ilmu kot. Itu bukan afdal. Yang afdal adalah mengaji. Mengaji lebih afdal pada semayang sunat beratus rakaat tuan-tuan. Sebab dengan mengaji kita menimbulkan kesedaran. Tapi kadang-kadang ada orang dia salah faham. Betul tak? Orang mengaji dia buat benda lain. Baik. Jadi masa kamat jawab tukang kamat. Dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak dengan sunnah. Bukan sunnah Nabi. Makna dia apa benda yang kita buat mesti mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa makan lepas sembahyang. Okey je makna dia. Makna dia cantik tak? Cantik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makna dia cantik. Apa makna dia? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkatikanlah apa sahaja yang kau rezekikan pada kami. Bagus makna dia. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami daripada azab neraka. Cantik tak? Cuba imam baca lepas sembahyang. Makmum pelik tak? Apa pasal imam ni kena pula bulan Ramadan? Dia dah lepas asar baca Allahumma barik lana fima. Makmum tengok pasal apa imam? Tak semestinya makna dia baik sesuai. Kena ikut tempat. Tempat dan masa dia. Maaf tuan-tuan saya sebut, kalau doa suami isteri kan makna dia bagus, tapi tak semestinya sesuai kita baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Makna dia bagus. Bismillah, Allahumma jannibish syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Tak nikah lagi tak bagus boleh sebut. Hafal dulu. Hafal dulu. Makna dia Allahumma bismillah, mula bismillah. Allahumma jannibish syaitan, ya Allah, Allahumma jannibna syaitan. Cantik makna dia. Allahumma jannibna syaitan. Apa makna dia? Ya Allah, jauhilah kami daripada syaitan. Cantik makna dia. Wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dan hindarilah syaitan daripada anak hasil daripada hubungan ni lah. Itu makna dia.
Siapa baca doa ni, maka anak dia selamat daripada gangguan syaitan dan jin. Terutama dia ada umur sebian lah, apa benda lah, kalau lahir anak pada malam tu. Tapi kalau kita baca lepas sembahyang, lepas isyak, pelik kot. Kalau orang tak tahu, tak apalah. Tapi kalau orang tahu, Pak siapa? Pak Imam dia nak. Pak Imam pula umur dah 70. Pak Imam macam mana ni? Kacau tuan-tuan. Saya ingat saya pernah baca doa ni. Ada satu pakcik umur 60 lebih, dia kata, Ustaz ulang balik, Ustaz nak hafal. Lah anak dah 12 baru nak hafal. Tak apalah tuan-tuan. Tapi nak cerita, doa itu kita baca lepas sembahyang tak kena dengan sunnah. Walaupun makna dia bagus. Maknanya dia kena buat kerja, kena ikut sunnah Nabi lah, sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah ajak, itulah yang terbaik. Baik tuan-tuan. Kemudian dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu adalah setelah qamat, waktu betulkan saf. Ni waktu berdoa dia. Bila khatib dah qamat, kita jawab. Habis dia qamat, kita baca doa, Allahumma rabb hazihi da'wat tammah salatul qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah, dan seterusnya kita baca. Kemudian habis dia baca doa tu, baru waktu betulkan saf, kita bacalah doa apa-apa yang kita hajatkan. Mungkin ada orang nak rezeki lebih, mungkin ada orang nak kesihatan, mungkin orang nak doa keselamatan dalam perjalanan dan sebagainya tuan-tuan. Baik, kita tengok yang ketiga. Jangan berdiri sehingga selesai qamat. Nah, ini dia ada perbahasan ulama, tapi ini mazhab Syafi'iyah. Dalam pandangan mazhab kita begini. Macam mana? Para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga tukang qamat berkata qad qamatis salah. Ini mazhab kita. Kita duduk, orang tengah qamat, tang qad qamatis salah, kita pun bangun. Sunat bangun ketika qad qamatis salah. Dan kata qil, apa untuk kata qil? Kata pandangan lain lah. Ada satu lagi pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jika seseorang makmum itu muda yang kuat bangkit berdiri, hendaklah ia berdiri ketika selesai daripada qamat, ataupun selesai daripada qamat, kalau dia muda lah. Tapi yang asasnya sunat dalam mazhab Syafi'i, qad qamatis salah, sunat dah bangun. Dan jika ia orang tua yang lambat bangkit, maka hendaklah berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salah. Tapi saya ingat kat Mekah tak macam ni kot, dia terus bangkit kot kat Mekah, bangkit atas bawah kan. Dia lagi cepat lah. Tak apalah tuan-tuan, ni ceritanya kalau di Malaysia beginilah kita buat. Tangkar qamatis solah, kita pun bangkit. Atau pada waktu ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesainya qamat, supaya ia sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Pendek kata tuan-tuan, kita dengar qamat, tangkar qamatis solah, kita pun bangun, boleh masuk dalam saf. Baik, kita tengok yang keempat. Tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Di sini ada isu sikit tuan-tuan. Isu dia apa? Kalau tengah khutbah nak sembahyang tahiyatul masjid ke tak, ataupun tengah pengajian ilmu nak tahiyatul masjid ke tak. Kontroversi tuan-tuan, bukan kontroversi pun, tapi kadang-kadang ada orang lagi jadi isu sikit isu sedikit. Sampai saya ingat ada satu orang tua, tuan-tuan mungkin kenal dia, meninggal dah pun. Sampai dia ada konflik dengan seorang ustaz, yang mana ustaz ni mengajak, dia orang tua tu masuk. Jadi bila orang tua tu masuk, dia sembahyang tahiyatul masjid dulu. Lepas tu ustaz tu kata, pas dia duduk, ustaz tu kata kita kalau masuk tengah pengajian ilmu, tak perlu tahiyatul masjid. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali, kemudian duduk kan. Tuan-tuan saya tahu kan, betul kan? Nanti kita bahas tuan-tuan. Saya pun amal juga yang tu tuan-tuan. Sampailah saya mengaji, kita pun nampak yang lebih tepat yang mana. Jadi dia bagi tahu mengaji itu wajib, sembahyang itu sunat. Sampailah orang tua tu kecil hati dengan dia sampai ke mati. Orang tua tu mati pun kecil hati dengan ustaz tu. Biarlah ustaz tu tegur direct kan. Orang tua tu pun imam, jadi tak apa kena lah. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita tengok macam mana nanti. Baik, tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamat. Yang ni sepakat, kalau tengah qamat tak payah tahiyatul masjid. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamah. Tuan-tuan tahu tahiyatul masjid ni sembahyang yang bersebab. Kalau kita daripada rumah tadi, siapa yang mai awal kat masjid kan, dia ambil sembahyang,
mai pukul, kita katalah dia mai dalam pukul 6.30 ataupun 6.45, masuk masjid sunat semayang. Betul tak? Sebab dia semayang yang bersebab. Walaupun lepas asar tak boleh semayang, tapi masuk masjid dia ada sebab yang mendatang. Masuk masjid dia walaupun lepas asar sunat semayang tahiyatul masjid. Sama juga dengan semayang sunat uduk. Tuan-tuan ambil uduk lepas asar, sunat semayang 2 rakaat. Nanti orang tengok, pasal apa semayang sunat lepas asar? Ni bukan semayang biasa, semayang yang bersebab, iaitu lepas sebab ambil uduk. Boleh tak? Semayang sunat yang bersebab. Baik. Jadi sekarang ni masuk masjid tengah qamat, maka tidak disunatkan bersemayang tahiyatul masjid kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatus salah fala salah illa maktubah." Ada hadis jelas. "Idza uqimatus salah fala salah illa maktubah." Apabila dikamatkan semayang, tidak ada semayang kecuali semayang yang fardu. Maka jangan semayang tahiyatul masjid. Tapi tuan-tuan, katakanlah kita masuk masjid, kita ambil semayang, kita baru main naik motor, ambil semayang tengah azan. Kita kata azan zuhur lah, azan zuhur. Kita masuk je masjid, habis azan. Kita masuk masjid tengah azan. Nak buat apa? Semayang tahiyatul masjid ke jawab azan? Semayang boleh, jawab azan boleh. Tapi yang afdal jawab azan. Jawab azan. Kecuali, sebagai ulama sebut, kecuali kalau azan yang kedua pada hari Jumaat. Sebab lepas tu khutbah. Tapi boleh jugalah tuan-tuan nak jawab pun. Nak jawab boleh je. Cuma sebagai ulama sebut, kalau azan yang kedua pada hari Jumaat, terus saja semayang. Sebab satgi nak khutbah. Khutbah itu kan rukun. Wajib kan, syarat sah semayang Jumaat. Baik, jadi tuan-tuan boleh semayang ataupun jawab azan. Yang afdal jawab azan. Dijawab azan. Tak apalah. Tuan-tuan masuk, jawab azan, habis azan, tuan-tuan nak semayang tahiyatul masjid ke semayang sunat qabliyah zuhur? Qabliyah zuhur. Sebab Rasulullah sebut dalam hadis, idza dakhal apabila kamu masuk masjid, fala tajlisu, tiraan falyarka rak'atain qabla an yajlis. Idza dakhala adakumul masjid, apabila salah seorang pada kamu masuk masjid, falyarka rak'atain, semayang 2 rakaat qabla an yajlis, sebelum duduk. Tak kira lah semayang apa pun. Semayang apa pun tak kira. Kalau tuan-tuan main masa tu dah imam tengah semayang apa? Maghrib. Semayang maghrib terus. Yang penting jangan duduk terus, semayang dulu. Faham tak? Tetapi yang paling bagusnya yang mana? Tuan-tuan mai ambil semayang, masuk masjid, semayang tahiyatul masjid, tunggu saat azan, lepas tu semayang pula qabliyah. Yang tu paling baguslah. Tapi kalau tuan-tuan mai ni, waktu ni pilihan, nak tahiyatul masjid ke nak qabliyah? Qabliyah tuan-tuan. Dalam masa yang sama kita juga dapat sunat tahiyatul masjid. Tapi tak boleh challenge lah hak dua tadi tu. Pasal dia buat amalan yang berbeza, lagi banyak pahala dia berbanding dengan kita. Cuma kita dapatlah tuntutan tahiyatul masjid tu. Jangan duduk selagi belum sembahyang. Boleh tak? Okey. Jadi tuan-tuan, dan telah diterangkan dengan demikian oleh Al-Mahalli, kemudian mengikut pendapat yang sahih hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Kifayah, dan berkata Al-Hanati dalam fatwanya, jika masuk seorang ke dalam masjid dan sembahyang sedang dikamat, maka janganlah ia berdiri, bahkan hendaklah ia duduk, dan apabila selesai daripada kamat barulah ia bangkit semula untuk bersembahyang. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata kalau tengah kamat tunggu berdiri, diri jawab kamat. Pandangan yang kedua daripada Al-Hanati, dia kata kalau tengah kamat duduk dulu. Duduk dulu, habis kamat baru bangun. Ni pandangan yang kedua. Dua-dua boleh lah tuan-tuan. Mana senanglah kalau kita sakit lutut, diri lah kot nanti nak naik balik. Yang mana senang lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya nak pergi terus tuan-tuan. Bab semayang tahiyatul masjid ataupun dengan kuliah ataupun khutbah. Ni isu tuan-tuan. Saya muda-muda dulu, saya pun dengar macam tu jugalah. Waktu saya besar-besar ni tuan-tuan, waktu saya sebelum dengar orang tua beritahu kalau tengah khutbah ataupun tengah pengajian ilmu, maka jangan semayang tahiyatul masjid. Betul tak? Saya tahu ni pada saya kecil lagi. Maka bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali, kemudian duduk. Tapi bila saya baca dalam kitab, dia bukan begitu, lain tuan-tuan. Dalam kitab Hasyiah
Saya tak tahu daripada mana amalan tu, tapi bila baca balik dalam kitab mazhab Syafi'i bukan begitu. Dalam hadis bukan begitu. Bila tengok dalam syarah Muhadzab Imam Nawawi disebut lain. Imam Nawawi ulama besar mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Sampai Imam Ibn Hajar Al-Haythami dengan Syekh Ramli ambil daripada dia. Dia sebut lain. Sama juga Hasyiah Umairah wal Qailubi sebut benda berbeza juga. Makna dia, kalau kita masuk masjid tengah khutbah, semayang dulu. Semayang, tuan-tuan. Sebab ada hadis, tuan-tuan, jelas. Riwayat Imam Muslim yang seorang sahabat Nabi nama dia Sulaik Al-Ghatafani. Saya buat macam tu lah. Saya masuk tengah qomat ke majlis ilmu, saya baca 4 kali, saya duduk. Tapi bila saya baca balik, lain rupanya. Rupanya dalam kitab sebut lain. Bila ada seorang sahabat nama dia Sulaik Al-Ghatafani masuk hari Jumaat, dia masuk, dia duduk terus. Macam kita buat lah, betul tak? Tengah khutbah. Masa ni yang tengah bagi khutbah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah khutbah ni, tuan-tuan. Mana ada orang khutbah yang lebih wajib dengar berbanding dengan Rasulullah? Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah khutbah, Sulaik Ghatafani masuk, dia duduk terus. Macam kita, dia duduk terus. Maka Rasulullah kata, ya Sulaik. Rasulullah panggil dia. Khatib boleh bercakap, tuan-tuan. Yang tak boleh kita. Khatib boleh bercakap, khatib boleh tegur. Kalau orang tidur, khatib boleh kata, bangun. Boleh. Kalau orang main handset, yang belakang jangan main handset. Boleh. Khatib boleh interaksi. Yang tak boleh kita. Khatib dia boleh bercakap. Ini bukti khatib boleh berdialog dengan orang. Orang yang di bawah boleh. Baik. Jadi khatib, dia Rasulullah bila tengok Sulaik duduk, Sulaik Al-Ghatafani duduk, Rasulullah kata, ya Sulaik, wahai Sulaik, araka'ta raka'atain. Dah sembahyang 2 rakaat ke belum? Ni tengah khutbah ni, Rasulullah tengah bagi khutbah. Dah sembahyang 2 rakaat ke belum? Dia kata belum. Fal yarka' raka'atain. Mayang 2 rakaat. Wal yatajawwas fihima, dan ringkaskan. Apa nak ringkaskan? Ringkaskan makna dia janganlah pergi baca Al-Baqarah pula. Baca yang pendek macam biasa. Qul ya, qul Allahu, itu saja, ringkaskan. Baca macam, jangan pula tasbih baca sampai 5, baca 3 sudahlah. Itu makna ringkaskan. Baik semayang dan ringkaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjid wal imamu yakhutub yaumal jum'ah, apabila datang salah seorang daripada kamu pada hari Jumaat, wal imamu yakhutub, imam tengah khutbah, falyarka' rak'atain, semayang juga 2 rakaat, wal yatajawwas fihima, tapi ringkaskan. Maka saya kalau masuk, kadang-kadang saya terlewat juga main semayang, saya memang semayang terus. Tetap juga saya semayang 2 rakaat. Walaupun saya tahu ada sebagai ustaz yang masih dia ada kefahaman macam tu. Ada sebagai ustaz yang faham macam tu. Bila tang khutbah dah tak boleh semayang, salah tu. Tuan-tuan boleh buka balik dalam mana-mana kitab mazhab Syafi'i, semayang juga. Tapi bukan boleh, memang kena. Bukanlah wajib, sunat. Tapi sunat yang memang dituntut. Tapi ada setengah ustaz kadang-kadang yang dia faham bila tengah khutbah semayang, dia kata orang jahil, ni wajib. Salah tu. Tuntutan bila masuk masjid tetap juga semayang tahiyatul masjid. Buka saja dalam mana-mana kitab mazhab Syafi'i, dalam hadis pun sebut jelas. Semayang juga, cumanya jangan panjang, ringkaskan, biasa saja. Kemudian tuan-tuan, orang tanya pula dalam majlis ilmu lagu mana? Dikiaskan tuan-tuan. Kalaulah tengah khutbah itu menjadi syarat sah, betul tak? Khutbah adalah kita panggil majlis ilmu yang wajib kita dengar, betul tak? Seminggu sekali. Kalau khutbah yang menjadi syarat sah semayang pun tuan-tuan, syarat sah semayang Jumaat adalah khutbah. Itu pun masuk Rasulullah suruh semayang tahiyatul masjid, kuliah lagi lah sunat. Tapi jangan pula main masuk semayang depan ni. Janganlah buat lagu tu. Pergilah tepi supaya jangan ganggu majlis. Ni main semayang kat depan ni, bukan lagu tu. Adab kena jagalah, adab dengan majlis kena jaga. Tapi tetap juga sembahyang. Kalaulah Rasulullah khutbah pun Rasulullah suruh semayang, takkan kita kuliah lebih pada Rasulullah yang sedang khutbah. Boleh kot tuan-tuan? Saya minta tolong kat tuan-tuan, lepas ni kalau tengah khutbah, kalau tengok ada orang semayang, jangan kata dia jahil. Silap tuan-tuan. Itu kenyataan yang memang salah. Saya pegang yang tu dulu. Saya percaya yang tu macam tuan-tuan.
Tengok orang tengah khutbah orang sembahyang, jahil lah dia. Dulu waktu kecil-kecil dulu. Bila mengaji, oh kita yang silap. Kita yang silap. Oh terbalik rupanya. Jadi saya kena betulkan. Saya yang pegang lagu tu, saya betulkan balik. Jadi tuan-tuan tetap juga sunat tahiyatul masjid. Bila tengok syarah Muhazab karangan Imam Nawawi, dalam hadis pun jelas dah tuan-tuan sebut. Tapi saya tanya di Penang, saya tanya macam mana. Penang dah jadi budaya mereka lah. Kalau tengah khutbah, makmum masuk, memang mereka sembahyang dulu lah. Kalau tuan-tuan duduk ke sembahyang? Sembahyang. Walaupun kalau ada orang kata jahil, suruh dia baca hadis. So kita ikut agama ni berdasarkan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib ke sunat ke, kita belajar daripada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah kata sembahyang, sembahyanglah tuan-tuan. Mana ada yang lebih afdal daripada itu. Baik. Kemudian tuan-tuan, janganlah makmum bangkit berdiri sehingga imam keluar. Seterusnya, yang kelima, janganlah makmum bangkit berdiri sehingga imam keluar. Para makmum hendaklah jangan bangkit berdiri sehingga imam itu keluar daripada tempatnya sekalipun sembahyang itu telah selesai dikamatkan. Ini cerita tuan-tuan, Rasulullah dulu, rumah Rasulullah dekat masjid. Tuan-tuan pernah pergi Madinah kan? Tengok kubur Rasulullah kan? Itu asalnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudah tu. Rumah dia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila dah kamat, Rasulullah tak keluar, sahabat tak bangun. Rasulullah pesan, walaupun dah habis kamat, duduk dulu. Kalau tuan-tuan pergi di belah bandar, masjid besar-besar lah, Kuala Lumpur, dia ada bilik imam. Perasan tak? Bilik imam tu luas, ada katil, ada aircon, semua siap. Kadang-kadang imam dia memang tak keluar. Bila kalau di belah bandar lah, saya pernah jadi imam dulu, bila azan ke apa, imam tak keluar, duduk dalam bilik dia. Bila dah selesai kamat, baru imam keluar. Sama ada selesai kamat ataupun tengah kamat, imam keluar. Jadi kalau tuan-tuan pergi masjid-masjid besar ke masjid mana ke, kalau ada bilik di tepi tu, dah habis kamat, imam tak keluar, sunat kita jangan berdiri lagi. Baik. Idza uqimatus salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Baik. Artinya apabila sembahyang telah dikamatkan, maka janganlah kamu semua bangkit berdiri sehingga kamu semua melihat aku keluar. Maknanya dia dah kamat, habis kamat, Rasulullah tak keluar lagi, jangan bangun, tunggu. Masa ni Rasulullah lah yang menjadi imam. Zaman Rasulullah yang jadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hujung-hujung akhir hayat Rasulullah yang jadi imam siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam dalam beberapa hari waktu Rasulullah sakit tu. Baik. Dan dinakalkan pada syarah Muhazab. Ni syarah Muhazab ni, inilah tuan-tuan, karangan kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Daripada Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa dia Abu Hamid Al-Ghazali tuan-tuan? Imam Ghazali lah. Hujjatul Islam. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ni Imam Ghazali lah. Di Malaysia ni terkenal kitab dia apa? Minhajul Abidin dengan Ihya'u Ulumuddin. Ihya' Ulumuddin dengan Minhajul Abidin. Inilah pengarang dia Abu Hamid Al-Ghazali. Dia juga ulama hebat dalam bidang usul fiqh, dalam bidang falsafah dan dalam bidang tasawuf tuan-tuan. Fiqh pun sama. Baik. Dalam ni nanti disebut tuan-tuan banyak pandangan, dinukil-nukil pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Kata Imam Ghazali, mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah bahawasanya hendaklah para makmum itu bangkit berdiri selepas selesai muazzin daripada qamat. Dan berkata Imam Nawawi, dan pendapat ini sungguh muskil kerana menyalahi dengan hadis idza uqimatus salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Makna dia kita pegang pandangan Imam Nawawi rahimahullah, iaitu kalau qamat imam tak keluar lagi, jangan bangun sampailah imam dah keluar. Tapi kat masjid tuan-tuan ni, waktu qamat imam ada ke tak ada? Imam ada? Kalau imam ada, isu ke tu? Pakai semua tak mau naik tuan-tuan. Tiba-tiba yang naik yang orang tak berkenan, kacau. Dia kena macam mana lah? Yang bila imam tak ada, saya tak tahulah. Dia memang antara tanda akhir zaman. Dah memang sebut dalam hadis 40 akhir zaman, 40 apa? Hadis akhir zaman tu, karangan Syekh Fahmi Zamzam yang baru meninggal. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Orang Banjar Al-Banjari. Syekh Fahmi Zamzam dia dalam kitab dia tulis
Antara hadisnya, antara tanda-tanda kiamat adalah apa dia? Dah habis kamar, imam tak ada. Ada dalam hadis disebut, boleh baca 40 hadis. Saya baca hadis tu di Masjid Selinsing. Antara tanda-tanda kiamat, dah kamar, imam tak ada. Tuan-tuan ada jadi kat sini? Ada. Tanda kiamat lah. Tanda-tanda kiamat. Tak tahu lah. Dia sebut dalam hadis, tuan-tuan. Dah kamat tidak, fala tajiduna imaman. Tidak ada imam yang nak jadi imam. Jadi tuan-tuan, dia macam mana tuan-tuan? Kalau tak ada imam yang menjadi imam, orang yang layak lah tuan-tuan. Siapa yang berkelayakan bolehlah jadi imam. Layak ni tuan-tuan kena tengok semua tuan-tuan. Kelayakan ni. Semua kena tengok lah kelayakan dia. Orang senang dengan dia lah. Kalau ada orang yang kurang senang dengan dia apa-apa sebab tuan-tuan, dia tak boleh lah jadi imam. Saya pernah ada satu masjid lah tuan-tuan, makmum tak suka kat imam. Semua makmum tak suka kat imam. Pasal apa dia tak suka kat imam? Saya kena tengok dulu. Sampai dia tak suka ni, yang semayang dengan imam sikit je. Saya pergi kuliah kat masjid tu. Baru ni masjid tu panggil saya balik. Dia dah tak panggil setahun dah, dia tak panggil setahun lebih. Sebab apa? Mereka repair masjid. Dah repair masjid, tak boleh panggil, melainkan yang dekat-dekat je. Baru ni dia telefon, dia kata, Ustaz, mai Ustaz. Saya kata kuliah saya penuh, saya bagi kat masjid lain. Daripada 1 sampai 31 penuh. Hak malam ni kampung Diu punya, saya bagi kat sini. Hak yang mereka saya bagi masjid Bukit Merah. Lama dah bagi. Kata, Ustaz macam mana minta hari yang lain? Saya kata tak ada, nantilah saya tengok adjust. Adalah masjid kat Perak juga tuan-tuan. Jadi dia pun meluat dengan satu imam ni. Meluat sungguh. Saya pelik. Sebab bila saya mai semayang, yang semayang ada 3-4 orang. Mereka punya ramai duduk kat belakang tu. Macam pintu kaca ni, punya ramai duduk. Kumpul di situ. Masa semayang, saya ikut je imam tu. Saya tak tahu masalah dia apa. Ikut imam dah bagi salam. Bila imam bagi salam, mereka kamat kat belakang. Pandai jugalah. Dia memang tak boleh, kalau dah ada jemaah, tak boleh buat jemaah lain. Haram. Hukum dia haram, buat perpecahan. Jadi dia pun pandai lah juga hukum tu. Jadi bila dah semayang, imam bagi salam, mereka semayang kat belakang. Mereka punya ramai bergema, amin, bergema belakang tu. Saya tengok imam tu muka dia lain lah. Memang malu lah, jemaah tak suka agak dia. Mereka semayang lain kat belakang. Punca dia pasal apa? Pasal imam tu memang saya boleh tanya balik, orang nampak zahir dia bagus, soban apa semua. Rupanya imam ni pertama dari segi akhlak bagus, dia ikut jemaah tabligh bagus, betul tak? Kalau ikut jemaah tabligh pergi dakwah bagi saya bagus. Cumanya yang dia tak berkenan apabila dia menipu. Kan dia pergi keluar 40 hari, kan tinggal jadi imam. Dia imam nombor 1. Maka dia bagi tahu kat jemaah, saya dah maklum pada Jabatan Agama, saya cuti. Jadi dia keluar 40 hari, dia keluar berapa bulan dia tak ada. Jadi dia pun heran imam tak ada. Dia pun pergi tanya dekat siapa? Jabatan Agama. Betul ke dia minta cuti? Jabatan Agama kata mana ada, gaji duk jalan macam tu. Oh, mereka kecil hati lah, tipu mereka. Jadi dia buat bukan sekali, banyak kali dia buat. Dia tipu jemaah. Jadi jemaah kecil hati. Jemaah pun malas nak ikut pasal dia imam penipu. Jemaah tak mau ikut imam penipu. Yalah, makan gaji macam mana kan? Gaji masuk tapi tak jadi imam, tipu jemaah pula. Lepas tu tuan-tuan, dalam kes ni tuan-tuan, siapa salah? Dia ada hadis sebut, mana-mana orang yang jadi imam, makmum tak suka semayang dia, pahala tak sampai, tak naik, tak diterima semayang dia. Dalam kes ni siapa yang salah tuan-tuan? Imam ke makmum? Imam lah, betul tak? Kenapa abaikan tanggungjawab? Dia patutnya jujur lah, betul. Bagi tahu, saya sakit, saya ada urusan, jujur. Ni rupanya dia tipu makmum kecil hati, tak mau ikut dia. Tapi saya ingat dia ada lagi ikut imam tu. Lepas tu mungkin dia minta maaf macam mana, okey baliklah dia. Baik. Jadi tuan-tuan, sama juga yang nak jadi imam, biarlah yang berkelayakan lah tuan-tuan. Nampak jelas lah, jaga kebersihan diri, cara ambil semayang supaya kita layak jadi imam. Baik. Kalau was-was, sebaik-baiknya janganlah. Ada orang was-was, dia naik jadi imam, Allah makmum belakang macam mana? Dia dah takbir ke belum ni? Yang tu tak payahlah jadi imam. Takut nanti dia duduk Allah, orang belakang duduk angkat, dia duduk was-was lagi. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, inilah kemudian tuan-tuan, kita tengok yang ke-6.
Makruh sembahyang sunat. Oh, ada lagi sikit masa tuan-tuan, kita baca yang ke-6. Makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qamat atau hampirnya. Makruh sembahyang sunat, hukum dia makruh, ataupun sujud tilawah. Sujud tilawah ni makna dia apa? Apa beza sujud tilawah dengan sejadah? Sujud tilawah dengan sujud sejadah, apa beza dia? Sujud ada beza. Ada. Sujud tilawah di luar sembahyang. Kita dengar orang baca apa? Innamal mu'minuna alladhina apa? Macam mana ayat dia? Surah sejadah macam mana ayat dia? Bukan ayat itulah ayat tentang sejadah dia tu. Macam mana ayat dia? Bukan ayat tentang sujud sejadah. Lepas kita baca kita sujud sejadah. Saya kena baca pada awal, saya tak ingat. Payah nak ambil tu. Walau tara nana kisuru sim dalam rabbana absana samana safar innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tak, kita dengar orang baca sunat kita sujud, kita baca sunat sujud, kita dengar orang baca pun sunat sujud di luar sembahyang. Sujud terus, sujud, bangun bagi salam. Niat sujud tilawah lah. Dengar sujud, duduk bagi salam. Baca apa? Kalau tak tahu nak baca apa, tak payah baca apa. Sujud betul, sunat je baca tu. Baca tu sunat je. Sujud syukur baca apa tu? Tak tahu, tak payah baca apa. Sujud, bangun. Sujud tu saja tuntutan dia. Tak tahu baca subhana rabbiyal a'la boleh, tapi kita baca sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwaru wa syaqqa sam'ahu wa basaru bihauli wa quwwati, tak payah bila. Baik, jadi tuan-tuan, sunat sujud tilawah. Tapi kalau dah qamat tak payah. Jadi makruh. Baik. Apabila sembahyang telah dikamat, maka jangan para makmum berbimbang dengan mengerjakan sembahyang sunat atau sujud tilawah. Dan jika imam menyuruh muazzin qamat sembahyang dan ia belum memulakan qamatnya, atau ia tidak disuruh oleh imam qamat sembahyang tetapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai. Macam kita tengok jam, betul tak? 8.12 dia ada masa qamat tu. 8.22, betul tak? Agak-agak nak qamat dia tu, maka makruh. Maka adakah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas dikamatkan sembahyang, atau tidak makruh kerana qamat itu tidak dimulakan lagi. Kerana qamat itu tidak dimulakan lagi. Mengikut kaul yang muktamad bahawanya perbuatan tersebut makruh hukumnya kerana barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Makna dia kalau nak dekat-dekat qamat, makruh sujud tilawah, makruh juga sembahyang sunat. Makna dia bila nak dekat-dekat qamat, kita buat apa tuan-tuan? Tunggu qamat. Baik. Kerana qamat boleh berlaku semasa ia sedang di dalam sembahyang sunat, dan dengan demikian boleh menyebabkan luputnya takbiratul ihram dengan imam. Tuan-tuan tahu takbiratul ihram dengan imam ni, itu yang tinggi fadilat dia. Siapa yang 40 hari tidak luput takbiratul ihram dengan imam, maka dia dilepaskan daripada dua benda kan, daripada api neraka dan daripada nifak. Terutama sembahyang subuh lah tuan-tuan. Takbir yang pertama di solat subuh dengan imam, lepas daripada api neraka, lepas daripada nifak. Nifak ni sifat orang munafik tuan-tuan. Takbiratul ihram dengan imam ni apa? Imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita pun angkat takbir. Itulah dia. Sehingga kan orang yang was-was dia tak dapat. Yang was-was teruk lah, sikit tak apa. Kalau sikit tak apa, ni yang teruk ni. Pernah jumpa orang was-was teruk? Ada kan yang Allah oh teruk tuan-tuan. Ada orang sampai dah habis, imam dah habis nak rukuk, dia duduk masih Allah. Yang ni tuan-tuan rugi nah. Dia was-was ni bukan benda yang baik, kena bagi tahu. Was-was ni benda yang tak baik sebenarnya, dia benci. Sebahagian orang yang was-was dia ingat was-was tu bagus, tak bagus. Was-was bukan baik. Was-was ni benda yang tak disukai dalam agama. Lain sikit tak apalah, yang duk sangkut Allah. Saya pernah jumpa orang, dia memang tak boleh angkat takbir Allah, duk was-was. Bila nak masuk tu dia Allah. Bila nak masuk tu dia mesti Allah. Ni tangan dia macam ni, punggung dia macam ni bergerak. Saya duduk belakang dia, badan dia macam ni.
dia pusing, punggung dia sekali bergerak, baru masuk. Pasal apa jadi macam tu? Dia mula pasal kita ikut. Betul tak? Jadi sikit ikut. Jangan layan tuan-tuan. Tuan-tuan dah niat elok, Allahu Akbar, datang bisikan. Betul ke hang ni? Tuan layan tuan-tuan. Itu daripada syaitan tuan-tuan. Nah, jadi rugi. Siapa yang was-was dia terlepas. Maknanya takbir dengan imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan sekali ingat imam. Sekali ingat imam batal sembahyang lah. Siapa takbiratul ihram sekali ingat imam batal sembahyang dia. Salam dengan imam makruh serentak. Tapi kalau takbir sama dengan imam batal. Dia mesti tunggu imam takbir dulu. Allahu Akbar barulah dia. Habis tuan-tuan. Cuma saya nak betulkan sikit tuan-tuan ada beberapa benda. Yang pertama, tidak ada niat masbuk. Niat masbuk. Yang ada niat menjadi makmum. Niat masbuk mana ada? Siapa kata wajib niat masbuk? Mana ada niat masbuk? Kalau dia sebut mungkin dia silap ataupun keliru lah kot. Tidak ada niat masbuk. Maksudnya tuan-tuan semayang, imam nak rokok. Contoh kita semayang, imam baca contohlah tadi. Minal jinnati wan nas. Betul tak? Kita angkat takbir tahu memang tak ada baca lah. Niat wajib niat makmum. Sebab apa wajib niat makmum? Sebab imam nak tanggung Fatihah. Kalau kita angkat takbir tak niat makmum, macam mana imam nak tanggung Fatihah? Boleh tak? Bukan niat masbuk. Mana ada niat masbuk? Tak ada niat masbuk. Jadi memang sebab apa? Niat makmum ni sikit tuan-tuan, insya-Allah sikit saya habis ni je. Niat makmum ni dia boleh tuan-tuan niat masa semayang ataupun sebelum semayang. Sunat tuan-tuan niat masa angkat takbir tu. Makmum. Boleh juga tuan-tuan niat angkat takbir saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Tak niat jadi makmum. Dah angkat takbir baru niat jadi makmum. Boleh tak? Boleh. Kecuali sembahyang Jumaat. Jumaat tak boleh ya. Mana ada Jumaat sembahyang seorang? Betul tak? Jumaat wajib niat makmum pada permulaan. Sama juga imam. Orang jadi imam, kalau jadi imam lah, sembahyang biasa, wajib tak dia niat imam ke tak wajib? Imam, dia wajib niat imam ke tak wajib? Imam tak wajib. Imam tak wajib niat imam. Katakanlah tadi imam sembahyang maghrib, imam tak niat jadi imam. Macam mana sembahyang kita? Tuan-tuan semua dapat pahala 27. Imam tak dapat. Tapi sembahyang sah tak? Sah. Imam tak disyaratkan niat jadi imam. Kecuali sembahyang Jumaat. Pasal Jumaat tak boleh jadi kecuali sebab tu tuan-tuan pernah tak pergi R&R, kita ikut orang, kita ikut dia jadi imam, tapi dia tak perasan. Sah tak ikutan kita? Sah. Dia tak tahu pun tak apa. Bukan syarat. Jadi tidak ada niat masbuk. Yang penting bila agak-agak nak apa, imam baca tu nak habis dah, niat kena niat makmum lah. Ni kita niat semayang maghrib, semayang seorang, imam rokok, kita rokok. Siapa tanggung Fatihah kita? Tuan-tuan faham no? Tapi buat macam biasa lah tuan-tuan. Semayang kita niat makmum daripada awal, itu yang terbaik. Cuma saya nak bagi tahu tidak ada niat masbuk. Mungkin ada kalau masbuk mungkin dia keliru lah kot. Ada soalan tuan? Tak ada pun? InsyaAllah. Ya, satu sila. Ya. Baik. Nak amin ke tak amin, khilaf di kalangan para ulama. Tapi di Perak dia khilaf dalam mazhab Syafi'iyah. Ni dalam mazhab Syafi'i khilaf. Pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami kata sunat angkat dan amin. Pandangan Syekh Ramli kata tak sunat angkat tangan dan amin. Ada dua pandangan. Perak ada keluarkan kata sunat angkat tangan dan amin. Kalau perasan lah, bila tadi keluarkan dia kata sunat angkat tangan dan amin. Masing-masing lah tuan-tuan. Saya ikut tempat. Kalau saya pergi tempat tengok orang tak angkat tangan, saya tak angkat tangan. Nanti orang tengok apa saya dia ni, orang pelik. Tuan-tuan biasa angkat tangan ke tak biasa angkat? Sini. Tak angkat, tak perlu angkat. Kecil-kecil angkat. Dah tua-tua tak angkat. Itu saya tak tahu lah macam mana.
Ha. Saya pun macam tu. Saya pergi tempat, ada tempat saya pergi depa tak angkat, saya tak angkat. Kalau depa angkat, kita angkat. Sebab apa? Tak maulah nanti orang nampak sombong betul dia. Kadang-kadang ada orang fikir lagu tu. Kan ramai-ramai angkat, kita tak angkat kan? Ish, aku pegang pandangan Syekh Ramli. Bukan isu tu. Kita nak elakkan fitnah. Elakkan fitnah. Fitnah ni apa? Kita buat benda yang menyebabkan orang timbul syak wasangka kepada kita. Itu fitnah. Jangan buat kerja lagu tu. Kalau ramai-ramai tak angkat, kita seorang pakat, kita seorang duk angkat macam ni, amin. Orang tengok dia ni soleh terlebih pula. Jangan buat fitnah. Itu je. Kalau sini dah biasa tak angkat, tak payah angkat lah. Kalau dah biasanya angkat, kita mai, jangan pula buat aku pegang pandangan, bukan isu tu. Kita tahu benda tu, tapi jagalah masyarakat, kan lebih baik. Sebab tu kita tak setuju dengan orang yang mudah sangat mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Itu tak setuju. Kadang-kadang dia jadi gangguan di dalam masyarakat, walaupun ada perbahasan ulama padanya. Okey tuan-tuan, saya cukup sekali tu. Saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman mamtuda, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Jadi tuan-tuan nak dengar ni boleh tengok di YouTube lah tuan-tuan. Tuan-tuan teganlah langgan. Nanti orang fikir kena bayar ke ustaz langgan ni. Tak kena bayar. Ada orang fikir kena bayar. Tak kena bayar. Dia langgan tu maksud dia subscribe. Saya masuk video baru, dia timbul lah notification. Baik.